yang kita nak sampai pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Ta'ala dan kita mendapat apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai, dan kita dapatkan hasilnya pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang rahmati, hari ini kita sambung kita dengan perkongsian dalam kitab Indahnya Solat Berjemaah. Indahnya Solat Berjemaah berkaitan yang sebelum ni, yang terakhir, iaitu menyuruh makmum supaya menyempurnakan saf solat, tuan-tuan. Maknanya seorang imam perlulah menyuruh makmum supaya menyempurnakan saf solat, tuan-tuan. Jadi kalau dia menyempurnakan saf solat tu, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, caranya ialah berpaling ke arah makmum sebelum mengangkat takbiratul ihram. Maknanya sunat juga, tuan-tuan, bila imam pusing dulu, dia pusing kepada makmum dan dia berpaling ke arah makmum sebelum mengangkat takbiratul ihram dan menyuruh mereka mengambil perhatian mengenai beberapa perkara. Lepas itulah kita selalu sebut tadi dulu, Sufufakum rahimahumullah. Dia ada lurus, ada apa sop, tak salah dia. So maknanya inilah saranan yang imam perlu ada. Jadi ada dasar apa? Pertamanya, nak meluruskan saf solat. Sekarang di zaman tak ada masalah. Kapet ni dah ada dia punya topek dia kan. Tapi kalau senyap juga, siapa yang senyap sunat? Mana kapet tu dah ada dia lorong dia tu untuk kaki. Allah ni tidur lagi, faham? Asyik baik, lagu elok sikit. Kau yang tak elok kan, amat puis. Wallahualam. Tu lagu kan, handset dah jahannam tentu lagi ni. Handset lama. Lama tak juga, tuan-tuan. Tak sampai setahun lebih. Tapi sebabkan anak pakai, tu yang jadi tu, jadi alasan, tuan-tuan. Jahannam mindset dia kan. Wallahualam. Nak apa channel syukur dengan apa yang ada. Nak pakai 0.5 tak ada. 0.5 tak mampu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dalam hati ada Allah. Maka imam tadi pusing berpaling, dia suruh yang pertama meluruskan saf solat. Jadi kita punya line solat kita ni, alhamdulillah ada line dia. Kalau tak ada line tapi tak lurus juga, maknanya semak diri masing-masing lah. Siapa yang kerja badan uniform, dia tahu lah kan, macam mana dia punya lurus dia kan. Kemudian yang kedua, merapatkan bahu dengan bahu serta kaki dengan kaki. Ini sudah maklumlah. Menyeimbangkan panjang kanan dan kiri saf, terutamanya pada saf terakhir. Menyeimbangkan. Maknanya kenapa dia sebut saf terakhir? Sebab saf pertama tu dah penuh, kan? Hukum fikah, kenapa sebut saf terakhir? Sebab saf pertama dah penuh. Kita kena fikir saf pertama, kan? Sebab apa? Saf pertama belum tentu penuh lagi. Alhamdulillah, tengok insya-Allah. Menggunakan saf hadapan terlebih dahulu sebelum membina saf belakang. Maknanya penuh saf depan, lepas tu barulah masuk saf belakang. Menunggu pergerakan imam sempurna sebelum memulakan pergerakan berpindah ke rukun yang lain. Maknanya makmum ni pula, bila nak bergerak, pastikan dah selesai pada imam. Sebab tu imam, dia bila dia bergeraknya daripada satu perbuatan kepada satu perbuatan, pastikan lafaz yang dia sebut tu, dia dah laku dalam perbuatan tersebut. Contohnya daripada dia duduk sujud kan, dia bangun untuk berdiri, maka Allahu Akbar, maknanya dia dah diri tu. Sebab bila dah habis bar tu, orang dah boleh nak bergerak. Bukannya Allahu Akbar baru nak naik, akhirnya orang belakang naik dulu daripada dia. Ini dia doakan, tuan-tuan. Supaya mempermudah pergerakan dan boleh memastikan bahawa makmum tidak mendahului kepada
imam. Okey. Dan dalil perkara pertama dan kedua ni. Mana dia dalil dia dah. Dalil bagi perkara pertama dan kedua ialah hadis berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salata fa aqbala alaina Rasulullah fi wajhihi fa qala aqimus sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri wa fi riwayat al-Bukhari wa kana ahaduna yunziqu min mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata iqamah telah dilakukan. Lalu Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, samakan dan rapatkan saf kamu. Sebenarnya aku melihat kamu semua dari belakangku. Maknanya cukup. Ya. Dalam satu riwayat lain pula adalah daripada Bukhari, adalah salah seorang dalam kalangan kamu merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya, tuan-tuan. Okey. Yang paling pentingnya bahu dengan bahu. Kaki nak rapat, kaki rapat pun boleh. Yang masalahnya kaki dengan kaki rapat, bahu tak rapat. Itu masalah ni. Tandanya apa? Mano osah-bosah orang tu. Kan? Sebab kalau yang bosah tu kaki dia memang tu dia nak sujud pun kadang-kadang tu kan. Kalau kita ada kawan yang tinggi kan. Saya ada kawan saya yang tinggi tu kan. Masa belajar tu, ya Allah, saya paling remeh kalau sembahyang sekolah dia. Kan? Yalah, dia macam mana dia punya panjang tu kan. Topik nak sujud tu pun sah kan. Sampai pula depan ada orang, lagilah. Syukur-syukur kita yang rendah ni pun kadang-kadang bangun pun termasuk dalam kain orang. Kan? Kalau orang yang panjang tu lagi ya kan. Pernah tak rasa orang tu? Pernah tak? Pernah kan? Yang paling biasa orang tu kupiah belakang. Kan? Yang tak tahan tu orang tu dah masuk dalam kain, dia masuk lagi dalam masalah tu. Kan? Dah tahu masuk kain, duduklah sikit lagi kan? So dia pergerakan dia tu kena betul. Okey? Maka dalam keadaan demikian, bahu kanannya bahu sama dengan kakinya. Dalil perkara ketiga, dalil mengenai perkara ketiga ialah hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasuddul khalala. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua meletakkan imam di tengah-tengah dan rapatkanlah ruang-ruang kosong. Ini saf yang biasa berlaku dekat kita tempat. Okey? Jelas Kemudian dalil perkara keempat. Dalil mengenai perkara keempat pula ialah hadis An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala summa kharaja alaina faqala ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmu nasufufal awwal wa yatarassu nafil saf. Maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan kami lalu bersabda, tidak bolehkah kamu membuat saf seperti mana para malaikat berbaris di sisi Tuhan? Buat saf seperti mana para malaikat berbaris di sisi Tuhan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat berbaris di sisi Tuhan? Wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha? Maka Nabi kata, wahai Rasulullah, bagaimana caranya? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan barisan-barisan atas saf pertama dan merapatkan kedudukan di dalam saf. Ini para malaikat bila berbaris di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita solat pun saf kita itu ikut seperti mana para malaikat tuan-tuan. Ya. Lepas tu dia jaga. Lebih-lebih lagi kalau ada lompong, orang lain tolong masuk, ataupun dia kena rapatkan ke kanan tuan-tuan. Ya. Rapat ke kanan boleh, rapat ke kiri boleh. Kerana apa? Kita nak menutupkan dipenuhi dengan belah tengah dahulu tuan-tuan. Ya?
Dan seterusnya, tugas imam dalam solat Jumaat. Ini dalam solat Jumaat pula. Jelas clear tuan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada Okay. Tugas imam dalam solat Jumaat. Tugas imam memperingati para makmum ini tidak dibezakan sama ada pada solat-solat fardu atau pada solat Jumaat. Maknanya sama. Ini bermakna imam tetap disunatkan melakukannya sebelum solat Jumaat didirikan. Maknanya tak salah. Tak ada lah dia habis baca khutbah itu terus jadi imam kan. Tak boleh. Mungkin ada yang bertanya, bukankah termasuk dalam syarat sah khutbah itu ialah muwalad, tidak berpisah di antara khutbah dengan solat. Maknanya tak ada pisah, tak ada jarak kan? Okay. Maka kita katakan ia benar. Namun demikian pengarang kitab Fathul Mu'in mengatakan bahawa kerosakan pada mualad di antara kedua solat yang dijamakkan jamak takdim ialah sekiranya dipisahkan di antara solat pertama dan solat kedua dengan jarak waktu yang sesuai untuk menunaikan 2 rakaat yang ringkas. Maka dengan itu rincian begini tiada beza di antara masalah mualad jamak takdim itu dengan masalah mualad dalam bab berikut. Maknanya tuan-tuan, kalau ikut secara umumnya dia tidak ada jarak, tempoh, masa dia kata. Macam kita jamak takdim, jamak kasar, jamak takdim lah, ataupun jamak takhir. Dia tak boleh lama. Dah selesai zuhur, lepas itu 5 minit, lepas itu biasa. Tak boleh tak? Maka dalam kitab Fathul Mu'in, perbezaannya adalah jangan melebihi daripada 2 rakaat masa tu. Contoh habis malam tak zuhur, berapa 2 rakaat? 2-3 minit kan tuan kan? 3 minit kan? Tak boleh lebih daripada 3 minit tu. Dia kena sampai lah. Sebab itu bila kita kadang-kadang buat jamak takdim, ataupun jamak takhir kita buat jamak, kita kadang-kadang kita ada ikomat kan. Maknanya habis sembahyang tu, lepas kita sebut ikomat dia. Lama ke ikomat? Tak kan? Kalau azan tak mau lah kan? Azan tak mau lah, tapi ikomat tak mau. So maknanya dalam kitab tersebut Fathul Mu'in menyatukan dalam keadaan dipisahkan di antara solat pertama dengan kedua dengan jarak waktu yang sesuai untuk menunaikan 2 rakaat yang ringkas. Maknanya ada kesesuaian dia tuan-tuan ya. Sama lah juga dalam keadaan solat Jumaat. Maknanya mualad dia tu tak berlaku kalau dia pusing ke belakang. Dia punya tempoh dia apa panggil? Sekejap je bila nak suruh merapatkan soft tuan-tuan. Okey? Jelas tapi kita sekarang dah ada TV. Bila pakai TV, lurus dan rapat-rapatkan soft tuan-tuan. Kita dah ada TV tuan-tuan. Okey? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati, masalah yang berlaku mualad antara suatu rukun khutbah dengan rukun yang lain. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Dan di antara khutbah kedua dengan solat Jumaat. Pengarang yang Nahdlatul Talibin pula berkata, maka jika imam memisahkan di antara 3 perbuatan di atas dengan sesuatu yang mempunyai kaitan dengan khutbah, maka ia tidak memberi apa-apa mudarat. Oleh itu peringatan tidak memutuskan muamalat sekalipun ia panjang tuan-tuan. Tak memutuskan. Kenapa? Sebab sebagai satu peringatan maknanya yang berkaitan dengan khutbah tak adalah memberikan mudarat kepada. Okey? Clear so maknanya tempoh ni tidak memberi sembarang kemudaratan. Kemudian mengingatkan makmum supaya ia membetulkan saf. Imam disunahkan mengingatkan para jemaah dengan ucapan yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya istau. Kalau orang buat lah, tadi dulu tu kata masing-masing lah. Ada orang lurus dan berapa saf. Jangan pula lurus dan buat bulatan. Itu kalau tim building kan. Tim building memang boleh buat bulatan. Tapi kalau dalam sembahyang, sepatkan soft baris juga. Okey. Istawu rahimahumullah. Maksudnya samakan saf kamu, semoga Allah mengasihi kamu. Istawu sufufakum rahimahumullah. Kan. Maka
Maka samakan saf kamu. So nak samakan saf tadi yang paling mudah cara dia, kita sekarang dah ada garisan. Zaman dulu tak ada garisan tu. Inovasi ni. Betul? Ya? Inovasi. Ada orang, ada tempat tu dia buat kapet, dia balasan kapet, semua macam ni kan. Last sekali dia kena color dengan pen marker tu kan. Dia garis kan, kesian tu kan. Ya, ada pula dia buat macam ni tapi jadi pendek pula dia dalam sudut tu. Tu susah juga. Ya, dia ikut kesesuaian kan. Dia rasa dua kaki kan. Dua kaki dia punya keselesaan kan. Ya. Ataupun untuk kita tu tuan-tuan. Kapet ni pun dia ada jenis-jenis dia tuan-tuan kan. Ya. Buat belajar buat kapet ni kan, kapet kita ni macam mana kan? Halal ke tak halal? Apa ni mikir tak kan? Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Tak tahulah saya. Orang yang mahir je lah yang tahu. InsyaAllah kita boleh tempat yang betul, kita elok lah tuan-tuan. Okey, manalah tahu kan? Surau ni banyak duit, bulan Ramadan tukar kapet baru. Setiap Ramadan dia tukar kapet, tukar Ramadan dia tukar kapet. Masalah kat Ramadan tukar kapet, tapi jemaah tak tuan. Itu pun masalah juga kan? Kalau jemaah bertambah, okey, alhamdulillah kan. Tapi tak ada salah dong, rezeki kan? InsyaAllah kan. Semalam setiap dekat Masjid Melaka tu, bukan masjid, surau kan. Indah, lawa kan. Subhanallah. Saya yang paling terharu saya seronok tu, dia punya kolam air tu. Lepas tu dia letak air pancut, buat kolam tu, masya-Allah. Lawa tu kan. Ya, jadi haji yang tukang basuh sekolah tu sentiasa tu, dia jumpa ustaz, terima kasih ya, puji sekolah, saya tukang basuh selalu. Dan dia mengaku dia orang Islam tu kan. Padahal dia orang pelakor kan. Sekarang tu tapi dia tu bagus lawa tu. Seronok kan. Saya ni macam kalau pergi habis semayang, tongkek tu ada kolah, saya suka. Habis semayang kat kolah tu. Tak tahu lah, ada barakah, ada apa, tak tahu. Wallahualam tu kan. Yang kita tahu, air itu digunakan oleh seluruh umat Islam. Untuk dia ambil air semayang tuan-tuan. Setakat ni orang guna air tu tak ambil semayang, untuk bersihkan diri lah. Tak ada lah untuk masuk kereta, kata tuan-tuan. Bersihkan air semayang untuk benda yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nanti buat renovation, buat satu kolah tuan-tuan. Buat kolah air juga, tapi jangan lupa ada atap. Kan tak ada atap kan, hujan nak turun bulan. Ambil semayang ada hujan nak turun bulan kan. Allah. Kemudian lafaz yang lain pula kita nak membedakan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufu sufi min tamamis solat. Tu cara masing-masing lah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatu safi min tamamis solat. Ataupun sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufufi min iqamatis solat. Tu masing-masing punya kaedah. Saya pakai yang senang ya. Istawu sufufakum rahimakumullah. Itu saja yang saya boleh. Benar sudah tuan-tuan. Itu lain-lain terpulang pada tuan-tuan. Kalau nak pakai sawu sufufakum fa intaswidu safin min tamamis solat. Okey. Samakan saf-saf kamu, sungguhnya menyamakan saf-saf itu sebahagian daripada kesempurnaan dan mendirikan solat. Kita ni dah belajar solat dah. Dah faham solat tuan. Cuma kadang-kadang kita ni sempurna tak buat solat. Itu kan. Yang paling kita kadang-kadang kita nak latih diri kita tu khusyuk dalam solat. Yelah kan, semua orang kau mudah nak khusyuk dalam solat kan. Saya pun kadang-kadang payah nak khusyuk dalam solat kan. Macam-macam fikir kan. Betul. Tapi sebenarnya betul lah. Bila kita nak sebenarnya jangan fikir. Tapi bila tak fikir lah, dia timbul pula tu kan. Kena usaha lah. Macam mana kita nak khusyuk dalam solat. Sebab tu kita hayatikan dalam solat itu. Kita baca apa yang kita baca, lepas itu kita faham maknanya, insyaAllah. Kemudian ucapan yang ketiga, ataupun Istawu wa'dilu sufufakum. Istawu wa'dilu sufufakum. Ini pun mudah juga. Ataupun Iqtadilu sawu sufufakum. Iqtadilu sawu sufufakum. Maksudnya samakan atau luruskan, atau samakan saf-saf kamu semua. Maknanya tadilu tu luruskan, sawu tu samakan tuan-tuan, sufufakum tu saf-saf kamu tuan-tuan. Taswiyatu safi min tamamis solat. Untuk apa?
dengan kesempurnaannya solat tuan-tuan. Kesempurnaan solat. Ya, saya satu peringatan. So siapa jadi imam tak salah dah. Usia belakang minta dulu. Tak sabu apa, lepas tu sabu sufu fakum. Tak salah tuan-tuan. Okey? Tahu istau, minta dulu sufu fakum, mak dulu sufu fakum. Okey? So boleh. Dia tanya, Ustaz, kalau perempuan boleh tak buat? Boleh. Tak salah. Yang penting dia imam kepada perempuan yang lain lah. Jangan ngadu dia imam kepada lelaki yang lain. Itu kurang ajar nama. Dia ni buat pasal. Tapi cuma satu kan. Dekat surau-surau, kalau bukannya waktu solatnya, mana waktu awal dia kata, lelaki dia boleh berjemaah ke tak? Kan dia topuk kan. Perempuan rasanya macam mana? Berjemaah tak dia dekat surau-surau R&R tu? Kan dekat surau pasar raya tu? Tak ada tu. Janganlah kata ustaz Kodeng. Tak. Tapi realiti gitu. Semua jadi sembahyang sendiri kan. Itu yang jadi ya. Cuba buat kan. Grup surau pergi buat praktikal kan? Ataupun buat kajian di surau-surau R&R tuan-tuan, ataupun surau dekat pasar raya. Kalau lelaki selalu berjemaah kan. Saya kata rumah tu pada tanya saya, bang, jemaah ke tadi? Padahal lah lambat. Kau tak jemaah kan? Memang tak ada bang. Susah betul nak kumpul ke jemaah. Kan? Boleh ya berjemaah, tak salah kan? Imam perempuan jadi imam kepada perempuan yang lain. Jangan perempuan jadi imam kepada lelaki yang lain. Jangan sekali. Kalau dah buat macam tu, beritahu awal-awal. Senang kita tangkap ramai-ramai. Kalau dah buat macam tu, senang beritahu awal-awal. Kita tangkap ramai-ramai kan. Pinau kalau perangai gagam ni kan. Dalam apa kan. Sekarang ni tengah kes apa? Viral buang Quran kan. Macam-macam kan. Janganlah buang Quran. Kau nak nak hapuskan Quran tu, hantarlah kat pusat dakwah tu kan. Tapi dia ada charge juga. Kenalah bayar sikit tu kan. Bukan apa nak menggelonkan tu pun boleh tahan. Kawan-kawan saya yang gelon pada tu, ya Allah, daripada pakai blazer terus pakai singlet kan. Nak bakar tu, nak bagi lempuk tu tuan-tuan, panas kan. Duduk lah tu, kenapa nak cuaca panas? Lepas tu api dia tu nak bagi dia hancur tu. Ada 2-3 orang yang main pada tu tuan-tuan. Kenapa dia jadi 2-3 orang? Sebab yang lain-lain kan kena dimahir kan, kena buat juga. Sebab itulah kita adakan upah kan. Kesian pada mereka yang bertugas tuan-tuan. Bodoh. Orang yang buat Quran pun kelebihan dia lain. Orang yang menghapuskan Quran pun kelebihan dia lain. Semua ada dia punya kelebihan dan manfaat bersama tuan-tuan. Okey. Sebenarnya kesemua ucapan ini diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaliu sawu sufufakum, sawu sufufakum fa inna taswitu sufufi minan qamat wassalam. Okey. Kemudian hadis yang pertama berkaitan dengan mengingatkan makna. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fathtalifu qulubukum. Maksudnya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu bahu-bahu kami semasa tak solat. Dan baginda bersabda, samakanlah oleh kamu semua saf dan janganlah berselisih tidak sama di antara kamu semua, maka akan menyebabkan hati kamu semua tidak sependapat, perselisihan. Ini hadis ni tuan-tuan. Ayo, hari ini malam jam kita ramai-ramai letak kat Facebook masing-masing. Boleh? Jangan saya letak dulu. Saya letak lepas tu jangan share. Jangan share tuan-tuan. Semua letak. Yang mana Facebook dengan saya, Facebook dengan saya, sharekan apa yang anda tulis dekat Facebook ni. Hadis ni tuan-tuan. Hadis ni kita share. Hadis ni hadis riwayat Muslim kan? Muslim. Apa yang Nabi kata kita nak tegaskan? Rasulullah SAW pernah menyapu bahu-bahu kami semasa hendak solat. Dan baginda bersabda, samakanlah oleh kamu semua saf dan janganlah berselisih tidak sama di antara kamu semua, maka akan menyebabkan hati-hati kamu semua tidak sependapat, berselisih. Ini ikut.
Ini bab yang itu lah. Ya. Semayang tu okey lah. Ya. Tapi tak dapat. Akhirnya berselisih. Maksudnya tidak sependapat. Ni. Kok ni lah kan kita kena bagi peringatan bersama. Mungkin ni lah sebab kan. Hari ini ramai kata kita tak sependapat. Padahal pergi sembahyang Jumaat, setiap Jumaat kumpul sembahyang Jumaat. Tapi kamu tak sependapat. Dah dengar dah dengar khutbah Jumaat, wala tafarraqu, betul tak? Tersemak kali tu kan. Kalau boleh malam ni, siapa yang ada Facebook, sharekan ayat hadis ni. Supaya kita semua keluarkan kali ni hadis ni. Mungkin ni muncul saya berselisih, tak sedapat saya membalah yang tak tahu asyik dia betul kan? Okay. So kita belajar dari sini tuan-tuan. Sebab semua perbuatan dalam bab solat, saya yakin dan percaya ada dia punya apa panggil? Hikmah dia, manfaat dia tuan-tuan. Ya, kalau dia jaga dengan baik, alhamdulillah. Macam saya sebut sebelum ni lah kan, macam khutbah Jumaat kan. Kalau semua orang hafal ingat apa yang khutbah Jumaat yang lepas, mesti dia akan remind. Hari Jumaat itu, apa tiba-tiba khutbah Jumaat? Memanglah tahu sebab apa musim Isyak Mi'raj itu boleh. Yang minggu ni tak tahu apa cerita dia kan. Allah alam. 2 minggu lepas, alamak Ustaz, lepas lama buat taubat. Buat taubat kan? Sebab apa memang hari ni semua kena bertaubat kan? Ya. Mantap kan? Sebab apa? Keinsafan pada semua tu kan? Ya. Tapi itulah power macam mana pun orang ini kan macam tu yalah. Sebab apa? Walak, tak salah tu. Tapi kita jangan risau. Mungkin ada malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya bersama dengan InsyaAllah mempergantikan bersama. Okey? Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati, hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa in tasbiyatas saffi min tamamis salat. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, samakanlah saf-saf solat kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu sebagian daripada kesempurnaan solat. Ini biasalah. Maknanya dapat di antara saf-saf itu adalah antara kesempurnaan solat. Okey? Jelas tuan-tuan? Clear? Ada yang bertanya? Tak ada. Hadis yang ketiga. Wa fi riwayatil Bukhari sawu suhufakum fa in tasfiyat as-sufufi min iqamati shalah. Dalam suatu riwayat dari Imam Al-Bukhari, samakanlah saf-saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu adalah sebagian daripada mendirikan solat. Ini jelaslah seperti yang tadi lah, fa in tasfiyat as-sufufi min iqamati shalah. Hadis yang keempat, An Muhammad bin Muslim bin Sa'id sahibul Maqsurah qala sallaitu ila al-jaddi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yawman faqala hal tadri lima suri'a hadha al-'ud faqultu la wallahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu alayhi fayaqulu istawu wa'adilu sufufakum. Suruhnya daripada Muhammad bin Muslim bin Sa'id pemilik Al-Maqsurah, milik khas imam, berkata, aku solat di sebelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada suatu hari. Lantas beliau berkata, adakah kamu mengetahui mengapa kayu ini diperbuat? Aku berkata, tidak demi Allah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan tangan berjinda di atas kayu ini dan bersabda, samakan dan luruskan saf-saf kamu. Maknanya betapa pentingnya saf itu kan. Kalau Nabi sampai bawa kayu tu kan, nak suruh saf tu lurus kan, zaman Nabi mungkinlah tak ada disediakan garisan ni kan. Kita ni ada sediakan garisan, masih lagi tak lurus.
dah lah tak lui. Okey, tu jarak pula. Akhirnya dua yang jadi hati kita tuan-tuan. Satu tak dengar kata, yang kedua selisih kan. Tak lurus bawah tak dengar kata kan. Okay. So perkara demikian maknanya mesti ada hikmah tu. Sampai Nabi suruh dapatkan soft itu dengan elok, tuan-tuan. Luruskan. So lepas ni kita belajar lah tuan-tuan, sama-sama. Kita pun dah tak PKP lagi dah, kan? Dah tak ada COVID lagi dah kot. Rasanya lah, Wallahualam. Tapi ada yang orang COVID kan, Wallahualam tuan-tuan. Okay? Tapi kadang-kadang pun orang tu dia COVID pun dia tak mengaku dia COVID, kan? Dah pergi check lah dia COVID, tak mengaku dia COVID tuan-tuan, ya? So Wallahualam. Maknanya kita sembahyang dah boleh macam biasa kan. Tempat kosong dengan elok, baik-baik tuan-tuan, jaga dengan siapa. Hadis yang kelima. Azan ke? Tak. Okay. Ya, ya. Okay. Baru-baru ni ada seorang ustaz datang sini. Dia menegur saya lah. Dia beritahu dia tengok bulu kucing dekat pintu. Dia kata kalau kita pijak dia boleh batalkan kita punya air sembahyang dia tu. Jadi dia suruh saya bersihkan. Ustaz boleh terang sikit sebab saya pun muskilan benda tu. Kenapa? Sebab ada seorang ustaz tegur beritahu saya. Dia kata bulu kucing pun najis. Aduh. Dia suruh kita bersihkan. Jadi secara basic yang pertama, najis kita tu tiga yang kita tahu tu lah. Mukhafafah, mutawasitah, mughalathah. Dan setahu kita bulu ni bukan najis, kecuali lah pada bulu tersebut ada najis. Tapi kalau kita nampak secara jelas, okay? Dan basicnya perkara yang membatalkan wudu, adakah sentuh najis batal wudu? Adakah? Tak kan? Sekadar cuci sajalah bagi bersih. Betul tak? Jadi satu poinnya tu isu dia bab bulu lah. Kita tidak ada dalil yang jelas lah. Kami tak tahulah kalau ada sumber yang lain. Wallahualam. Okay. Yang kedua, najis ini kok kena ada kat kita pun kita kena bersihkan. Tapi kalau keluar najis daripada kita, memang batal lah kan? Betul tak? Najis daripada depan dan belakang lah. Kalau yang ke hidung tu cerita lain lah, kan? Yang ke hidung tu cerita lain kita masuk dia kan? Betul tak? Okay? Cuma apa yang dinyatakan oleh Ustaz berkenaan, Wallahualam, cuma yang saya tahu itulah dia punya najis itu adalah yang berkaitan. Kecuali kalau kita tahu bahawa nampak secara jelas adanya najis pada bulu tersebut. Okay? Adakah perbezaan di antara bulu binatang dengan bulu manusia? Ada beza. Kalau yang walazah di binatang tu lain lah kan? Ya, binatang yang walazah tu kan, anjing ke apa kan? Ya, Allah. Tapi mesejnya jelas. Kita kena ada kebersihan. Itulah mesej jelas, kena ada kebersihan. Kau nampak pun kenalah bersihkan dengan secara yang baik. Ya, kalau tidak nanti susah. Tak ada bulu-bulu kucing kan? Tersujud pula kan? Okay. So umumnya kita merujuk kepada kalau nampak secara jelas maka itu najis, kita kena bersihkan. Ya. Kalau tak ada secara jelas, maka kita bersihkan dengan secara yang umum lah. Faham kan? Clear kan? Tapi Wallahualam, kalau ada sumber lain pula lah, setakat yang saya faham dan maklum, itulah keadaan. Okay? Ada pertanyaan lain? Tuan, Ya, saya. saya dah ambil wuduk dah tuan ya. Okey. Dah ambil wuduk, bersentuh pula kulit dengan
wanita yang dah berumur lah 70 yang tak ada bateri lagi lah. Batal tak betul? Batal tak hukum? Masalahnya tuan umur 70. Bukan umur jodoh. Itu Kalau tuan umur sama dengan dia, tak sama. batal. Kalau tak sama, Kalau tak sama, itu kita yang orang kata berahi ataupun tidak berahi. Maknanya kalau dia bawah umur yang, maknanya dia atas umur kita, jauh dia 15 tahun, 20 tahun kan, maka dibenarkan. Maknanya tak batal lah. Kerana atas apa? Tidak berahi, tuan-tuan. Cuma sekarang punya nenek, dia kaki joget tu kan. Kan? Minta maaf lah, ni saya buat live ni kan keluar dah lah. Kalau ustaz kata semua, kan sekarang ni kan ramai kan nenek-nenek yang ragi pada saya kata lah, lawa pula tu kan. Hui, betul, ramai nenek lawa tu kan. Kalau tak ada nenek lawa, macam mana bila lelaki dia meninggal boleh terbaru kan. Okay. Tapi dari segi persoalan itu tadi, bila ranking umur dia sama, maka batal. Sebab perasaan itu mesti ada. Tapi kalau dia ada perbezaan umur, maka ianya boleh dipandang dalam aspek-aspek tertentu. Ya. Cuma kita kena lihat balik lah. Saya kata tadi, kalau nenek-nenek yang raki kan, sekarang kan ada jenis pakai jubah ketat, pakai kain jubah dia putih, kata-kata kan. Walaupun kita nampak macam tak selera, rupa dia makan jamu. Ini lain tu kan. Okay. Cukup saya jawabkan itu kan. So, itulah jawapannya yang lebih baik, tuan-tuan. Okay. Jelas kan? Bahkan lelaki pun walaupun dia tu, dia dengan perempuan muda, boleh juga keadaan yang boleh kata batal ke tak batal dulu kan. Sebab benda ni pembahasan dia juga. Tapi situasi yang sekarang ada juga lelaki tua kahwin muda tak? banyak. Banyak. Itu yang kita kena tak boleh nak guna istilah ni. Cuma yang zaman sekarang mungkin kita yang tua dengan budak kecil perempuan, mungkin ada lah yang kita tak boleh. Kau satu hari nanti budak perempuan jenis yang 5-7 tahun dia dah ada dah dia punya atas tu kan. Tak percaya betul tak? Sekarang ni kan masa umur kan makin lama makin berubah kan. Dia kembali balik ada perasaan ataupun tidak. Sama juga macam kita dengan orang rumah kita. Kau jumpa sebagai ustaz, dia kata tak batal. Tapi mazhab Syafi'i batal. Kenapa batal? Sebab kita ada perasaan benda kita. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat, lain macam kan. Bila malam Jumaat dah nampak ini dah lain macam. Tapi bukan malam Jumaat dah, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu semua kan. Wallahu a'lam. Sebab kalau dia ada dia punya perasaan, masing-masing punya keadaan. Jelas kan? Keluar Ada lain? Ada lain? Tak ada Okay, kalau tak ada lain, alhamdulillah, sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi perkongsiannya, sama daripada kitab ya, sama tuan-tuan. Okay, jadi sekadar itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah, masyaallah, dan hari kalam dekat kontemplasi, kurangkan kontemplasi, dekatkan ma'ruf, dekatkan mungkar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.